Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil halim, al-alim, al-hakim, al-khabiri zil quwwatil matin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, hadil umami ila siratil mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang maha baik, maha sempurna. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini saya ingin menyampaikan bingkisan dari Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim, atau gelarannya Al-Mansur Shu'aib bin Saleh, Amir min Umara, ketua wali Allah, yang orang ramai tidak mengenalinya lagi, belum mengenalinya lagi, belum yakin lagi. Maka nanti insyaAllah akan menjadi kegemparan, sama ada di Malaysia khususnya dan di dunia amnya. Beliaulah sahibul zaman. Nanti orang akan terkejut, sangat-sangat terkejut. Nantilah kemunculannya, kezahirannya insyaAllah. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi satu tajuk, iaitu bingkisan dari Fatah At-Tamimi, mutiara kata dari At-Tamimi untuk semua rakyat Malaysia khususnya. Satu panduan kasih sayang yang sebenarnya untuk semua kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat petunjuk, mendapat taufik, mendapat nur, mendapat iman, mendapat kasih sayang Tuhan insya-Allah. Suka saya menyebutkan di sini bahawa bingkisan atau mutiara kata dari Fatah At-Tamimi tinggi nilainya. Sangat sukar difahami kerana dia sangat-sangat ilmiah, menuntut satu kefahaman yang mendalam. Jadi kena sama ada berulang kali kita dengar atau kita dengar molek-molek insya-Allah. Jadi apa yang saya nak sampaikan ini adalah berkaitan dengan merdeka. Merdeka satu, merdeka dua. Yang pertama, merdeka satu dulu. Ataupun merdekalah, senang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Arti kemerdekaan. Hati dan fikiran bebas daripada terikat dengan dunia dan kebendaan. Lebih-lebih lagi bebas daripada sebarang ideologi. Yang tu makna merdeka. Hati bebas daripada terikat dengan dunia atau kebendaan. Lebih-lebih lagi bebas daripada sebarang ideologi. Tinggi ni. Hati dan fikiran semata-mata dengan Tuhan. Inilah dia kemerdekaan yang hakiki dan sejati. Merdeka dari Tuhan adalah merdeka yang palsu dan menipu. Ini apa maksudnya merdeka dari Tuhan? Maknanya bebas diri kita daripada kekuasaan Tuhan. Mana boleh kita sendiri mengikut nafsu kehendak kita. Jadi itu yang dimaksudkan merdeka dari Tuhan, itu adalah merdeka yang palsu dan menipu. Pautan hati dengan Tuhan terasa luas. Manusia puas. Pautan hati dengan dunia ingin buat apa sahaja. Terasa terbatas walaupun ingin bebas. Ini susah nak faham ni. Silat-silat hari bulan susah nak faham. Pautan hati dengan Tuhan, walaupun kita ini setiap saat, detik dan ketika dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hati jiwa kita terasa luas, manusia puas. Tapi bila kita terikat dengan dunia, ikut suka kita, nafsu kita, kehendak kita, sebenarnya terasa terbatas walaupun ingin bebas. Bukan semua yang kita boleh hasil. Bukan semua yang kita boleh
terhasil. Bukan semua kita boleh buat. Sebenarnya kita bebas mengikut percaturan dan kehendak Tuhan. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak bebas dengan Tuhan itulah kebebasan. Ingin bebas dari Tuhan inilah keterbatasan. Ingin melepas diri, ingin bebas dari Tuhan inilah keterbatasan. Jiwa senantiasa tidak puas kerana dunia memang terbatas. Manusia ingin merdeka dan bebas, padahal kuasa sangat terbatas. Bahkan kita manusia ini tidak ada kuasa langsung, tidak pernah ada kuasa langsung. Kita ini zero, bahkan maha zero. Semuanya di atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia ingin merdeka dan bebas menurut pemikirannya, maka kuasanya sangatlah terbatas. Dimaksudkan dengan kuasa sangat terbatas, disebabkan dari segi ukuran zahir syariatnya, lahiriahnya, maka sangatlah terbatas. Walaupun dengan Tuhan tidak bebas, sebab kita terikat dengan kuasa Allah. Tetapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Lahirnya tidak bebas, tapi jiwanya bebas dan puas. Faham ke ni tuan-tuan? Walaupun dengan Tuhan, dengan Allah lah, kita tidak bebas. Dia yang mengawal kita. Tapi kuasa Tuhan tu dia tidak terbatas. Lahirnya macam tak bebas, tapi mengikut tunduk kepada kemahuan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita bebas, puas, reda. Merdeka dengan Tuhan nampaknya bebas. Berlepas diri dengan Allah, berlepas diri dengan Tuhan, nampaknya bebas, zahirnya bebas, tapi terbatas, jiwa tidak puas. Artinya, orang yang berfahaman sekular tersekat di dalam kemerdekaan. Orang yang berfaham Islam merdeka di dalam sekatan. Tinggi ni, ilmiah ni. Kena faham molek-molek. Kemerdekaan orang sekular adalah kemerdekaan yang tertipu dan palsu. Mereka masih terbelenggu. Kerana itulah jiwa mereka selalu gelisah, bahkan ada yang kecewa. Orang mukmin nampaknya terbelenggu, zahirnya terbelenggu, tapi jiwanya merdeka, puas dan bahagia. Merdeka dari dunia dan manusia. Itulah hakikat kemerdekaan. Merdeka dari Tuhan, bebas diri dari Tuhan, bebas diri daripada kekuasaan Tuhan, mengikut kita, mengikut kehendak kita, nafsu kita, cara kita. Itulah sebenarnya hakikat yang tidak ada kebebasan. Orang mukmin mempunyai kemerdekaan yang sejati. Orang sekular adalah golongan yang terjajah, yang hakiki. Sekian dari saya. Kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu penjajahan yang tidak disedari yang ada kaitannya dengan merdeka. Bersempena dengan bulan merdeka hari ini, tarikh kemerdekaan, sejarah kemerdekaan Malaysia, 31 Ogos 1957. Mudah-mudahan hari ini bisa mengubah perihal cara hidup kita. Mudah-mudahan kita dapat membuat, insya-Allah, satu anjakan paradigma ke arah sesuatu yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang, khususnya untuk negara kita yang kekal abadi, iaitu kampung akhirat. Kembali kepada tajuk kita, penjajahan yang tidak disedari. InsyaAllah mari kita hayati tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sesuatu bangsa menguasai negara dan sesuatu bangsa yang lainnya, secara fizikal, negara dan bangsa itu sudah hilang kemerdekaannya dan kebebasannya. Kerana negara itu tidak ada kuasa mentadbir dan menentukan nasib negara dan bangsanya. Apabila penjajah itu menerapkan ideologinya, didikannya, budayanya dan buah fikirannya, cengkaman penjajah itu sudah semakin menyerap dan kuat.
Satu, dijajah di segi fizikal. Dan kedua, dijajah di segi mental dan rohani. Lama kelamaan, bangsa yang dijajah itu berubah watak. Rupanya sahaja tidak berubah, tapi cara berfikir, sifat, akhlak dan budaya sudah sama dengan penjajah. Apabila bangsa itu menuntut kemerdekaan dan diberi kemerdekaan, tidak kiralah cara apapun, terungkailah satu bentuk penjajahan, iaitu penjajahan fizikal. Tapi tinggal satu lagi penjajahan mental dan rohani. Penjajahan fizikal, walaupun sudah lama merdeka dan bebas, ada kalanya penjajahan mental dan rohani beratus tahun masih bertapak kekal. Kesan daripada penjajahan yang asalnya secara fizikal. Dalam pada itu, ramai manusia tidak tahu ada dua penjajah yang mereka tidak sedar. Saya ulangi tuan-tuan. Dalam pada itu ramai manusia tidak tahu ada dua penjajah yang mereka tidak sedar. Yang kita tidak sedar mungkin. Penjajahan nafsu dan penjajahan syaitan. Dua bentuk penjajahan ini ramai orang kena jajah sampai mati. Sekalipun dia pandai, kaya, tentera, polis dan orang ramai. Dua penjajah ini, pemimpin dan ulama pun kena jajah secara tidak sedar. Dua penjajah ini, nafsu dan syaitan, amat bahaya, amat dahsyat. Kerana ramai orang tidak sedar dia dijajah, kecuali orang yang bertakwa. Penjajahan dua jenis makhluk ini dahsyat dan hebat. Kerana orang yang dijajahnya dibuat seperti bola. Tidak mampu lagi mengawal dan mentadbir dirinya. Di dalam diri ada dua penjajah yang berkuasa. Nafsu dan syaitan yang bermaharajalela. Dua penjajahan ini hingga memasukkan manusia ke dalam neraka. Sekian tuan-tuan bingkisan dari Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim, Al-Mansur, Shu'aib bin Saleh, Amir bin Umara, ketua wali Allah, Mujaddid, sahibuz zaman, yang akan zahir, yang akan muncul, yang akan menggemparkan dunia timur, yang akan menggemparkan dunia barat, yang akan memberi suatu kejutan yang sangat luar biasa kepada diri kita. Maka tuan-tuan yang saya sangat-sangat kasihi sekalian, bertitik tolak daripada apa yang disebut tadi, bingkisan dari Fatah At-Tamimi, marilah kita sama-sama menyedari, rupanya kemerdekaan yang kita peroleh sekarang ini, kita sebenarnya belum lagi bebas secara hakiki. Kita masih lagi, subhanallah, wal-iyazubillah, kita masih lagi dijajah oleh nafsu dan syaitan. Maka kita belum lagi merdeka secara hakiki. Bahkan dua makhluk ini akan terus menguji kita, menghasut kita, merosakkan kita, menjahanamkan kita sampai ke saat kematian. Jadi marilah kita berusaha, usahakan takwa, bertaubat sungguh-sungguh. Walaupun bukan senang nak jadi baik, bukan senang nak istiqamah ni tuan-tuan, bukan senang. Bukan senang, bukan mudah. Tetapi kita perlu mujahadah. Satu perjuangan yang tak sudah-sudah. Satu perjuangan yang tak sudah-sudah. Selama-lamanya. Sampailah ke saat kematian kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sambil kita menunggu kezahiran, kemunculan Fatah At-Tamimi, marilah kita bersama-sama membaiki diri. Dah sekian banyak saya menyebut dengan istilah baiki diri. Terus baiki diri, terus baiki diri. Itu yang pernah disebutkan oleh Fatah At-Tamimi kepada diri saya. Suruh saya baiki diri. Saya ingat baiki diri ni mudah. Lepas sebulan, 2 bulan saya tanya pada seorang syekh, dah selesai ke? Dia kata belum lagi.
Fatah Tamimi kata belum lagi. Putra Bani Tamim kata belum lagi. Barulah saya faham. Rupanya baiki diri tak sudah-sudah. Mujahadah ni tak sudah-sudah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan ingat kita ni dah baik. Jangan ingat kita ni dah selamat. Walaupun kita ini ahli makrifat. Ahli makrifat, orang yang paling bertakwa. Tu contohnya lah. Orang yang rajin bangun malam. Orang yang rajin puasa. Orang yang rajin berzikir, berselawat, baca Quran. Tapi kita tak boleh rasakan diri kita ni selamat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pada bila-bila masa. Kan kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Setiap saat, detik dan ketika dia boleh merubah kita. Dia peduli apa engkau tingkat tinggi ke rendah ke. Ikut suka dia. Dia tidak tertakluk kepada kita sebenarnya. Dia tidak bergantung kepada amal ibadah kita. Dia tidak bergantung kepada usaha ikhtiar kita. Dia mengikut kehendak dia, kuasa dia. Jadi kita ini kena setakut-takutnya cuba dapatkan rasa itu. Jadi nak kena minta, nak kena doa, nak kena harap supaya diberikan satu perasaan hamba yang sedalam-dalamnya. Rasa setakut-takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gagal? Ya. Kita akan selalu alami kegagalan. Gagal dah baiki diri. Gagal dah tobat buat lagi. Gagal dah bangun malam. Sekali bangun malam, 5 kali tak bangun malam. Gagal. Puasa 2 hari lepas tu yang lain. Gagal. Baca Quran seminggu. Okey, istiqamah kemudian gagal. Banyak gagal daripada yang lulusnya. Bukankah itu pengalaman kita pada adatnya? Biasanya macam tu. Supaya kita dapat rasa hamba. Jadi walaupun kita ini hebat, jawatan besar, orang nombor 1, bidang agama ke bidang duniawi, jangan rasa kita selamat. Kita tak tahu ending kita ni macam mana. Tak tahu lagi ending kita ni. Kita tahu tak kita ni ahli syurga ke neraka? Tak tahu. Yang kita hanya mengharapkan mudah-mudahan, insya-Allah. Mudah-mudahan selama amal kita ini, amal ibadah kita ni, sekian banyak yang kita buat, mudah-mudahan diterima. Jadi tuan-tuan, kita ini sebenar-benarnya, bukan bohong, macam nasib kita ini telur di hujung tanduk. Bila-bila masa je boleh jatuh. Tak gitu ke? Bila-bila masa je iman kita boleh ditarik balik. Allah yang bagi kita hidayah, dia boleh tarik balik. Jadi jangan sombong, jangan berlagak. Orang Melayu kata jangan action. Jangan poyo sangat. Betul ke tak betul tu? Jadi jangan berlagak, merendah diri, tawaduk. Hebat macam mana pun, orang puji macam mana pun, hati kita sangatlah tawaduk, sangatlah merendah diri dalaman kita. Jadi tuan-tuan, inilah dia ciri-ciri yang Fatah Tamimi nak. Dia nak pengikut dia macam ni. Buat kerja sampai 10 kerja. Berkhidmat, macam-macam tugasan dia buat. Tapi dalam hati ni rasa tak layak. Semuanya berkat pemimpin. Berkat Fatah Tamimi, berkat Imam Mahdi, berkat Nabi Muhammad. Macam tu orang yang beradab ni. Orang yang berjuang tu. Buat kerja ni aku tak boleh buat kerja. La haula wala. Tak boleh. Nak buat itu pun tak boleh. Macam saya nak ceramah pun tak boleh. Ceramah tak boleh langsung zero tak boleh. Kalau Tuhan tak izin, dengan berkat Fatah Tamimi, dengan berkat Imam Mahdi, berkat Rasulullah. Ini barokah tu, mana kebaikan yang banyak diberikan kepada seseorang. Dengan adanya Fatah Tamimi, dengan adanya Imam Mahdi, dengan adanya Rasulullah, dunia ni barokah, berkat. Jadi kita boleh buat sesuatu itu dengan berkat. Itu yang kata berkat mak ayah kita. Mak ayah kita pun ada berkat. Berkat rezeki yang halal, berkat usaha yang halal. Jadi tuan-tuan, jangan kita menafikan barakah. Jadi kita tak boleh rasa diri kita, ini aku yang buat, ini aku usaha. Kalau bukan kerana aku, itu tak boleh pakai benda-benda macam tu. Jadi kita kena faham tauhid sedalam-dalamnya. Jadi saya rasa itulah sahaja yang saya nak kongsikan pada hari ini dengan tuan-tuan berkaitan dengan merdeka. Mudah-mudahan apa yang saya baca tadi, yang ini saya syarahkan, apa yang saya baca tadi, apa yang saya sebutkan tadi, itu adalah bingkisan buah fikiran, kata-kata ajaib daripada ketua wali.
Bukan saya berangan ataupun saya mereka-reka. Nanti Tuhan akan terkejut. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang akhir ni yang saya syarahkan daripada apa yang saya faham daripada bingkisan Fatwa Tamimi. Wallahu alam. Mudah-mudahan dosa-dosa saya ni terampun. Mudah-mudahan cacat cela aib saya ni diampunkan. Mudah-mudahan saya tidak terjebak dengan syirik-syirik khafi. Syirik-syirik ini dosa besar. Mudah-mudahan saya terlindung dengan semua itu. Sekian, wallahu alam. Doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.